Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada putiran projek 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dalam muka surat 201. Jumlah anggaran projek ialah RM363 ribu juta 784,000 dan juga putiran projek 11200 jumlah projek harga MTIB yang bernilai RM560,650,000 dan putiran 00401 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN yang adalah RM175,204 dan bukan 175,204. Saya ingin minta Yang Berhormat Menteri memberi senarai projek-projek yang terkandung dalam ketiga-tiga putiran di atas secara tertulis dan kita tidak perlu kita boleh jimatkan masa di Dewan. Pengerusi, saya juga nak rujuk kepada putiran 020000 pembangunan agri komoditi. Kita tahu penyelidikan dan pengajian adalah amat penting bagi kita untuk membangunkan industri hiliran ke semua komoditi di bawah kementerian. Memandangkan ramai pakar saintis ataupun penyelidik yang handal terpaksa henti penyelidikan mereka selepas mereka bersara, persaraan sesetengah pakar saintis dan penyelidik ini adalah kerugian bagi industri komoditi dan juga negara kita. Saya ingin mencadangkan supaya agensi-agensi di bawah kementerian boleh memberi ruang kepada sesetengah pakar saintis dan penyelidik yang handal untuk untuk meneruskan perkhidmatan research penyelidikan mereka selepas mereka sampai umur persaraan. Di sini saya juga nak sentuh tentang jawapan yang saya terima tadi dalam soal sesi jawab berkenaan buloh, yang mana saya rasa kesal, yang mana tapak semayam buloh di Lahad masih belum siap lagi walaupun ia diumumkan pada tahun 2019 dan saya nak minta kementerian mempercepatkan projek seperti ini kerana ia adalah baik untuk negara kita dan juga saya nak minta pihak MTIB untuk memberi nasihat kerana saya walaupun selepas saya meninggalkan kementerian ada juga syarikat dan juga orang bisnes yang datang pada saya tanya untuk nasihat tentang penanaman buloh dan juga mereka ingin tahu pasaran yang mereka boleh ekspor selepas mereka siap penanaman buloh. Saya berharap pihak MTIB boleh juga beri nasihat tentang pasaran dan juga buat business matching bagi syarikat yang ingin menanam buloh secara besar-besaran. Datuk Pengerusi, di bawah saya nak sentuh putiran 020500 Lembaga Lada Malaysia MPB. Saya perhatikan yang peruntukan yang diberi oleh kerajaan kepada MPB meningkat daripada RM21 juta kepada RM29 juta. Saya nak tanya apakah justifikasi peningkatan peruntukan ini, apakah projek akan dilakukan oleh MPB untuk tahun yang akan datang. Dan kita tahu lada Sarawak ataupun Sarawak Pepper mempunyai jenama yang sangat baik di dunia dan kerana kualiti lada yang unik. Tetapi kesannya ekspor lada Sarawak telah turun sejak tahun 2016 walaupun penggunaan lada meningkat, penggunaan lada di seluruh dunia meningkat sebanyak 2% hingga 4% setiap tahun di seluruh dunia. Mengikut data yang saya perolehi, ekspor lada Sarawak pada tahun 2015 ialah 13,575 tan, manakala ekspor kita pada tahun 2021 ialah hanyalah 6,628 tan. Jadi saya nak tanya apakah rangka akan diambil oleh kementerian untuk melaksanakan kelestarian ataupun sustainability yang lada Sarawak kita supaya kita boleh masukkan produk kita ke pasaran dunia seperti khususnya di Amerika Syarikat, EU, Jepun, Korea dan China yang perlu produk yang ada kelestarian ataupun sustainability certification. Di sini saya nak cadangkan supaya MPB ini boleh dijadikan satu agensi yang ada open service dan bukannya closed service seperti sekarang supaya kita pegawai yang masuk ke MPB ini mereka tidak
mereka ada exposure untuk pindah ke kementerian ataupun agensi lain, dan juga yang mungkin penjawat awam yang ada talent untuk menguruskan MPB dengan lebih baik, mereka juga boleh diberi peluang untuk masuk ke MPB supaya kita boleh adakan satu agensi Malaysian Paper Board yang kuat dengan adanya open service yang adakan. Yang Mohd Pengerusi, saya nak minta sedikit masa lagi kerana saya nak sentuh butiran 030-300 tentang kempen anti sawit, minyak sawit. Kerana saya lihat peruntukan diberi kepada kempen yang begitu penting ini telah dikurangkan daripada 20 juta ringgit kepada 10 juta ringgit. Jadi apakah kementerian tidak lagi berminat untuk melawan kempen anti sawit dunia ini? Saya juga di sini saya nak bangkitkan tentang dua buku yang dikeluarkan oleh Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC. Ini adalah buku Mari Kenali Sawit. Ini untuk sekolah rendah dan ini adalah Mari Kenali Sawit untuk sekolah menengah. Yang saya mengikut jawapan yang saya terima pada 21 Julai tahun 2022 ini, yang buku ini buku yang untuk sekolah rendah ini kementerian telah pun mencetak 61,475 buku versi ini, dan manakala untuk minta maaf, yang ini adalah versi untuk sekolah menengah, dan juga 210,000 dan 60 buah buku versi sekolah rendah kedua-dua dihantar ke 144 pejabat pendidikan daerah di semua negeri dan bagi mereka untuk hantar ke sekolah-sekolah di bawahnya. Tapi saya rasa hairan jawapan yang saya terima, yang ini untuk buku sekolah rendah, satu unit sebuah buku ini adalah RM13.30. Ini termasuk transportation satu unit. Dan ini lagi dahsyat, RM19.30 untuk macam ni. Kita semua ahli berhormat Dewan ini, kita tahu printing cost kerana dalam pilihan raya kita memang buat pencetakan untuk segala publicity material kita. Macam mana buku macam ni boleh berharga RM13.30? Ini RM19.30 satu buku. Jadi yang pencetakan ini daripada jawapan parlimen yang saya terima ni adalah hampir RM4 juta telah pun dicetak. Saya nak ingin minta Yang Berhormat Menteri untuk buat siasatan, untuk buat audit terhadap projek ini. Adakah buku-buku ini dihantar kepada semua sekolah di seluruh negara, dan adakah kerana yang buku-buku ini dihantar kepada pejabat pendidikan daerah di semua negeri? Saya rasa ini serius kerana duit daripada Majlis Minyak Sawit Malaysia adalah duit daripada industri player, termasuk pekebun kecil juga. Jadi kita tidak harus biar agensi kita ni buat pencetakan, pengedaran buku, ada projek seperti ini secara besar-besaran. This is ridiculous. Saya rasa Yang Berhormat Menteri harus tegas tentang perkara ini dan ambil tindakan dan juga siasat. Kenapakah buku seperti ini begitu mahal? Kerana beberapa ratus ribu buku telah pun dicetak. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih.